Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sekalian, mari kita berbincang hari ini bagaimana mengatasi dilema dalam membuat keputusan dan tindakan. Okey, kita ni sentiasa menghadapi dilema. Ya, sentiasa dalam keadaan dilema. Sehinggalah ada buku yang tulis berkaitan dengan dilema dilema Melayu. Sentiasa confused, sentiasa keliru. Ya. Orang Islam pun sentiasa dalam keadaan dilema, orang Melayu pun sentiasa dalam keadaan dilema. Ya. Dalam membuat keputusan dan membuat tindakan. Keputusan sentiasa confused, sebab tu kejayaan tidak tercapai sebab sentiasa dalam keadaan dilema. Ya. Okay, bagaimana mengatasinya? Mari kita bincang bersama-sama. Okay, menghadapi dilema dalam membuat keputusan dan membuat tindakan adalah sebahagian daripada kehidupan kita. Ya. Itu perkara biasa. Kita menghadapi dilema, perkara biasa sebenarnya. It's okay to be not okay. It's okay to be not okay. Okay. Dilema muncul ketika seseorang dihadapkan pada dua ataupun lebih pilihan. Sebab apa? Nak pilih perempuan pertama ke perempuan kedua sebagai isteri. Dilema. Ya. Sebab tu dalam hal ni, dalam dilema ni, Islam mengajarkan kita buat solat istikharah. Solat istikharah. Ya. Minta petunjuk dengan Tuhan. Okey. Okey, dihadapkan pada dua atau lebih pilihan yang nampaknya sama-sama penting atau memiliki impact yang signifikan. Namun sulit untuk memilih antara dua ni. Ya. Antara dua perempuan ni sulit nak pilih. Antara dua kerjaya sulit nak pilih. Antara dua projek sulit nak pilih. Antara nak buat keputusan nak pilih pekerja A atau pekerja B, sukar untuk dipilih. Ya. Sebab sama-sama sama competition. Ya. Dan kita tidak tahu masa depan. Jadi anda kena apa? Kena bersangka baik. Tak tahu masa depan, anda kena serahkan masa depan tu kepada Allah SWT. Wa'afu billah lah. Ya. Maknanya aku serahkan segala urusan kepada Allah. Wa'afu bi'amri billah. Macam itulah. Ya. Wa'afu amri billah. Ya. Okey, tak apa. Itu maksudnya saya serahkan segala keputusan kepada Allah. Segala urusan kepada Allah lah. Maknanya kita buat kita punya projek masa time tu. Solat kita 10 minit. Masa tu je kita punya urusan. Urusan selepas tu yang kita nak fikir-fikir, yang kita tengok kunci hilang, projek tu tak buat, kita kerja ni tak buat tu, kita serahkan kepada Allah. Kita buat fokus kepada ini saja. Ya. Kalau kita study 20 minit, fokus pada study 20 minit tu. Ya. Urusan yang masa depan tu, anda kalau nak buat study matematik di sini, study matematik, anda teringat kerja sains tak buat, kerja bahasa Melayu, bahasa Inggeris tak buat, anda tulis. Ya, ini study matematik ni 20 minit, anda fokus pada study matematik saja. Ya. Kalau yang teringat yang lain tu anda tulis, akan buat kemudian. Ini serahkan kepada Allah. Wa'afu bi'amri billah. Ya. Saya serahkan segala urusan kepada Allah. Ya. Dalam solat, anda solat 10 minit, ingat benda lain sampai terlupa solat, sampai terlupa rakaat, anda tak boleh. Anda kena serahkan urusan tu kepada Allah, dan masa sujud terakhir tu anda minta apa yang anda nak. Ya. Apa yang anda risaukan. Okey, macam tu cara dia untuk mengatasi masalah sukar untuk buat pilihan. Ya. Okey, beberapa alasan mengapa seseorang mungkin sering mengalami dilema dalam membuat keputusan dan tindakan adalah antaranya seperti berikutlah. Yang pertamanya, nilai dan prioriti yang bersaing. Keutamaan ni, ya. Keutamaan dan nilai, value dia. Okey. Dalam bahasa Inggeris dipanggil value. Kalau anda tak faham, anda baca sendiri dalam bahasa Inggeris ni. Value dan prioritize are in conflict. Sentiasa dalam keadaan konflik, dilema. Ya. Okey. Bila anda nak buat keputusan, anda tidak tahu membuat keputusan. Ya.
keputusan itu nampak sukar untuk diputuskan, keputusan ini sukar, so Anda sembahyang istikharah tadi, solat istikharah. Satu lagi cara adalah untuk buat keputusan ni, ya, decision making ni kalau sukar, satu cara adalah dengan buat mesyuarat. Bincang, hati-hati bincang. Yang kedua, ya dah tanya semua orang, pakar-pakar dalam mesyuarat. Yang kedua, Anda buat solat istikharah. Okey. Yang ketiga caranya adalah Anda selawat dan buka Quran, ya, baca Fatihah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu Anda lock dekat mana Quran tu. Kemudian Anda sambung Fatihah tu sampai habis. Kemudian Anda buka Quran tu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat yang Anda buka itu ada petunjuk di situ. So, buka Quran, ya. So, dapatkan 3 cara untuk buat keputusan dalam keadaan konflik. Pertama, mesyuarat. Yang kedua, sembahyang istikharah. Yang ketiga, buka Quran, ya. Mesyuarat ni adalah penting kerana berada dalam Quran. Suruh bagi mesyuarat surah Asy-Syura. Dan the extent of management, ya, coordination di mesyuarat ni adalah sangat-sangat penting dalam pengurusan, ya. Dan bermusyawarah dengan mereka dan urusan kamu, dan bila kamu telah berazam, maka bertawakallah pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah tu suka kepada orang bertawakal. Faiza azamta fatawakkal Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Okay, ini 3 formula yang kita bagikan untuk berada dalam keadaan konflik, ya. Okey, so jika anda mempunyai nilai dan prioriti yang bersaing, ya, kadang-kadang nilai dan prioriti yang berlawanan dapat membuat seseorang merasa sulit untuk menentukan keputusan. Nilai anda nak kerja kuat. Okey. Prioriti anda nak utamakan keluarga. Itu jangan jadi konflik. Anda nak tumpu kerja ataupun masa yang sama anda fokus kepada keluarga. Kalau anda kerja saja, anda bergaduh dengan family. Nilai itu konflik, ya. Jadi kena yang ini bila konflik berlaku, kena mesyuarat. Mana nak dulukan, ya. Bertembung tu anda kena mesyuarat, ya. Kemudian sembahyang istikharah, ya. Pilihan yang satu dapat mendukung nilai tertentu, sementara pilihan yang lain dapat menghormati nilai yang berbeza, ya. Okay. So in English, there's a different option may align with different value, making it difficult to choose one over another, one over the others, ya. Okay, difficult. So dalam keadaan difficult macam ni, anda kena buat formula ini, 3 formula ni, ya. Ini kena buat, ini kena amalkan, ya. Anda dengar, orang yang bercakap tidak akan dapat apa-apa, orang mendengar tidak dapat apa-apa. Orang yang mengamalkan formula ni, dia yang akan dapat mesyuarat, sembahyang istikharah, dan buka Quran. Petunjuk yang ada di situ, ya. Ataupun buka buku. Tengok, refer kepada pengalaman-pengalaman orang-orang yang dahulu, ya. Tanya pakar-pakar. Okey, right. Kita lihat pada sebab yang lain adalah sebab kurangnya informasi, ya, keterbatasan informasi ataupun ketidakpastian tentang konsekuen, ya, kita tak pasti masa depan tu. Konsekuen ni adalah masa depan. Suatu kita kena tawakal. Dari setiap pilihan dapat membuat pengambil keputusan merasa ragu-ragu. So kalau anda tu Allah bagi tahu faiza azamta fatawakkal Allah. Bila kamu telah berazam buat keputusan, jangan ragu-ragu lagi. Jalan terus, laksanakan dan serahkan segalanya kepada Allah. Wa'fawwidu amri ilallah. Wa'fawwidu amri ilallah. Saya serahkan segala urusan kepada Allah. Yang mudah ingat balik ayat tu. Okey. Ketidakpastian dapat meningkatkan rasa ketidaknyamanan dan membuat anda bersulit dalam memilih. Anda tak nyaman dan tidak sulit untuk memilih, ya. Sebab tu bila anda telah bermusyawarat, kemudian anda berazam dah buat keputusan dalam mesyuarat tu, anda terus saja bertawakal, serahkan pada Allah. Tawakal, ya. Tawakal terus, ya. Serahkan segala urusan pada Allah. Wa'fawwidu amri ilallah. Innallah habasirul
bil ibad. Sungguhnya Allah tu maha mendengar akan hamba-hambanya. Ya, ini ayat Quran. Ya, okey. Tawakal dan gunakan ayat Quran. Saya serahkan diri segala urusan kepada Allah. Relax, tenang, tenang saja. Ya, langgar saja, buat saja, serahkan kepada Allah. Jangan teragak-agak. Kemudian tekanan sosial. Sebab utama adalah anda dalam keadaan dilema sebab anda ada tekanan sosial. Ada tekanan daripada lingkungan sosial ataupun ekspektasi yang daripada orang lain. Orang A, ibu bapa kata, masyarakat kata, awek kata macam ni, cikgu kata macam ni, majikan kata macam ni. Jadi anda dalam keadaan konflik. So, bila anda telah membuat keputusan, dah mengambil kira segala-galanya, anda serahkan pada orang. Jangan tengok lagi dah. Ya, bila dah keputusan dah dibuat, dah mengambil kira segala pandangan mereka, anda buat keputusan, anda langgar aja. No, tak ada patah balik dah. No turn back. Tak ada patah balik. Tak ada. So, buat keputusan terus ya. Okey. Tekanan sosial ni adalah tekanan daripada lingkungan sosial ataupun ekspektasi daripada orang lain untuk membuat kita merasa dalam keadaan dilema ni sosial ya. Keperluan untuk memenuhi harapan orang lain seringkali bertentangan dengan keinginan ataupun nilai peribadi ya. Contohnya macam mak bapak suruh kita, you dapatkan 6A. Negara suruh anda jadi pakar. Okey. Jadi pakar. Okey. Jadi kalau dia bertentangan dengan nilai peribadi anda nak jadi lain, ya, pakar perubatan perempuan, contohnya pakar pembedahan perempuan. Okey, sebab itu yang sekarang yang kurang sekarang perempuan belah perempuan sendiri ya, ada sakit jantung, sakit darah tinggi, sakit buah dada, payudara, takkan lelaki nak buat, malu. So kena ada pakar perempuan. Itu adalah keutamaan dia ya. Tapi dia bertentangan dengan nilai peribadi anda. So setengahnya anda kena buangkan nilai anda ataupun peribadi anda, keinginan anda tu anda kena berkorban. Berkorban apa saja untuk melaksanakan tanggungjawab anda. Tuntutan agama, tuntutan menjadi pakar ni, anda berkorban apa saja nilai anda untuk memenuhi apa yang negara perlu, apa yang agama perlu. Okey. Tetap itu anda akan tidak ada konflik. Tapi kalau anda masih lagi tetap goyang, ya, anda pendirian anda tak tetap afrij anda sobran tu, anda tak pendirian anda tak tetap, kaki anda tidak berpegang tegap, tetap anda akan goncang. Ya. Bila dugaan sikit, dia exam gagal sikit, anda goncang. Jadi kena tetap pendirian tu ya. Okey, dalam bahasa Inggeris, kalau anda tak faham bahasa Melayu, anda baca dalam bahasa Inggeris yang sebelah ni ya. Kita tak payah buang masa baca banyak kali ya. Anda sendiri boleh buatkan, baca sendiri. Okey, sebab dilema yang seterusnya adalah kompleksiti keputusan. Keputusan itu sangat kompleks, susah nak dibuat ya. Keputusan yang melibatkan banyak faktor dan variable dapat menjadi rumit dan membingungkan. Variable banyak sangat. Jadi kena anda limit anda variable 1, variable 2, variable 3 ya. Anda kena eliminate variable-variable yang tak penting, pakai yang penting, satu yang penting. Terlamat nama anda apa dan anda langgar. Tetap satu saja ya. Semakin kompleks situasinya, semakin sulit bagi seorang untuk mengevaluasi semua aspek dengan cepat dan efisien. Sulit ini kena, kalau negara punya peringkat, kena upah konsultan. Dan konsultan ni mestilah konsultan yang bagus, yang boleh dipercayai. Jangan konsultan di corner sana, corner sini, anda kena tipu je. Ya. Alright. Itu kalau kompleks saja. Kalau kompleks variable dia kena ambil variable yang banyak, kena eliminate satu, ambil yang paling utama sekali variable ya. Kalau anda nak buat keputusan kerja A jadi askar ke jadi pramugari, anda akan letakkan variable, satu variable tetap apa yang anda nak
Okey, anda nak berkhidmat negara, okey, nak mati syahid, nak berjuang, ataupun anda nak glamour jadi pramugari. Apa yang anda nak? Tanya, tepuk dada, tanya selera, ya. Tepuk dada, tanya iman. Kemudian, dilema yang lain adalah disebabkan oleh ketakutan dan akan konsekuensi dia. Takut apa yang akan jadi masa depan. Dia berjaya ke gagal. Kalau buat projek ni, projek ayam, kemungkinan akan gagal. Takut. Bila takut, tak jadi kerja atau boleh kerja. Yakin kurang. Sebab tu, kita serahkan segala urusan kepada Allah. Formulanya tadi, kita dah berbincang, mesyuarat, kita nak buat projek tu, kita langgar saja. Tawakal. Jadi tak jadi, itu lain cerita. Okey, buat dulu. Okey, takut akan konsekuensi buruk ataupun kekhawatiran tentang kemungkinan, risiko dapat membuat seseorang enggan mengambil keputusan dengan jelas. Teragak-agak. Bila teragak-agak, dia lambat buat keputusan. Ya, lambat buat keputusan, orang yang laju akan maju. Bila kamu lambat keputusan, orang lain akan ambil tempat tu. Ya. Okey. Masa tidak boleh dibuangkan. Lepas kamat terus kena azan. Lepas kamat terus kena ada semayang imam. Kita tidak boleh lewat-lewat. Ya, nanti kena kamat balik semula. Ya. So, siapa nak jadi imam, tengok kiri kanan, tak ada orang. Ya. Kamu. Ya, kalau kamu rasa kamu capable, kamu terus naik. Take over. Ya. Tidak boleh lambat. Ini dapat mengakibatkan penundaan dalam pengambilan keputusan. Menunda-nunda ni sifat yang tak baik. Ya. Bila anda tak ada maklumat, anda takut, anda tunda keputusan. Tunda ni sifat yang tak bagus. Ya. Procrastination ni adalah tunda, tidak bagus. Takut juga sifat yang tak bagus. Jadi untuk atasi takut ni perlu tawakal. Ya. Itu formula yang kita bagi tadi, tawakal. Ya. Tawakal, ya. Kena atasi procrastination ni, kena berkorban apa saja untuk laksanakan tanggungjawab. Anda bertanggungjawab untuk laksanakan benda tu. Anda kena laksanakan. Jangan teragak-agak. Kalau kata musuh datang, anda kena block dia. Anda kena fight lawan dia. Jangan teragak-agak. Nanti kalau anda teragak-agak, dia masuk dulu dalam negeri anda, habis. Anda kena jajah. Jangan teragak-agak. Buat persiapan. Okay. To address this problem, consider the following strategies. Ini kita baca dalam bahasa Inggeris pula, ya. Untuk mengatasi masalah ni, ini dia strategi dia. Strategi untuk mengatasi masalah dilema tadi, ya. Dilema Melayu, dilema dalam buat projek, dilema dalam buat keputusan, dilema dalam buat tindakan. Dilema, ya, konflik. Yang pertama sekali, clarify your value. Apa value anda? Value anda ni apa dia? Value. Clearly define your value and priority. Apa maknanya anda belajar untuk dapat 6A? Makna dia apa? Kenapa? Anda adalah student yang cemerlang. Contoh dia. Apa makna dia? Apa maksud dia? Ya. Kenapa anda dapat tu? Apa big why dia? Big why dia kenapa? Kenapa anda nak 6A? Untuk masuk universiti, untuk jadi pandai, untuk jadi glamour, untuk jadi apa? Ataupun kerana itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Bila anda dapat A dalam agama, anda tahu selok-belok mengenai hukum agama, anda boleh bawa diri. Kalau anda tahu dapat A dalam matematik, anda tahu macam mana kiraan, orang tipu macam mana pun anda tahu, ini jawapan dia betul macam ni. Soalnya macam yang orang kira ni salah. Kalau anda tahu fakta sains, anda nak tanam pokok, untuk pokok tu hidup, macam ni cara dia. Tidak senang anda ditipu, ya. Okey, itu ilmu, pentingnya ilmu, ya. Kenapa anda dapat big why ni? Kena ada tanya kenapa. Okey. Understand what truly matters to you can provide a solid function for decision making, ya. What really matters, ya. What truly matters. Apa yang anda nak sebenarnya? Apa dia? Big why tu. Kenapa? Kenapa nak? Kenapa tu? Kenapa ni? Kenapa? Macam mana? Lepas tu baru kita anda tanya macam mana nak capai. Bila anda tahu kenapa, big why, dan anda pula dah tahu dengan detail kenapa anda nak jadi
nak jadi saintis, nak jadi ahli biologi. Kenapa? Okay. Nak tolong mak bapak, nak dapat pekerjaan yang bagus, nak dapat pengiktirafan. Ya. Kenapa? Dan bila ditanya kenapa banyak kali, dan akhirnya dia akan jawab kerana dapat keridhaan Allah SWT. Level. Ya. Bila orang tanya kenapa pertama, untuk ibu apa? Kenapa kedua? Untuk diri sendiri. Kenapa ketiga? Untuk masyarakat negara. Kenapa yang keempat? Untuk memberi bakti kepada dunia. Kenapa yang kelima, yang tertinggi sekali adalah untuk memenuhi. Anda akan dapat level yang terusnya. Kenapa tu? Dapat 6A kerana Allah SWT suruh. Untuk dapat ridha Allah. Okay. Lepas tu baru anda boleh pergi kepada big how. Macam mana nak dapat 6A? Anda tanya big how. How macam mana? Study kuat. Gunakan Pomodoro teknik. Study 20 minit, berehat 5 minit. Macam mana? How. How yang pertama, buat jadual. How yang kedua, tanya cikgu. How yang ketiga, dapatkan vitamin. Dapatkan rehat yang cukup, masa yang cukup. How yang kelima, buat past paper. How yang keenam, ada lapisan-lapisan how ni. How. Ya. Macam mana nak dapatkan apa yang anda targetkan. Contoh ya, sebagai contoh. Kemudian gather information, seek out relevant information to reduce uncertainty. Yes, relevant information. Seek out relevant information to dapatkan maklumat yang berkaitan, ya, supaya anda boleh kurangkan benda yang tidak pasti itu. The more informed you are about your options, the more confident you will feel in making decision. Okay, bila lebih banyak maklumat antara wanita A dengan wanita B, mana satu yang anda nak pilih, A ataupun perempuan B, ya, anda lagi banyak dapat maklumat mengenai kedua-dua ni, anda senang nak pilih. Okay. Bila anda test, tengok wanita A ni dia cantik tetapi perangai dia buruk. Wanita B ni dia kurang cantik tapi dia kaya, dia budi bahasa tinggi. Ya. Dia sopan santun, budi bahasa. Dia punya cakap lemah lembut, ya. Okay. Dia menghias rumah bersih. Ni bila anda cek tengok rumah dia berserabut kotor. Okay, perangai teruk. Okay, so anda bolehlah pilih. Tapi kalau anda tak dapat maklumat, anda tak buat research-kan, anda tak pergi test dia, test sekali, 2 kali, 3 kali, tengok macam mana dia react. Kadang-kadang kena buat provokasi, saja, tinggalkan dia sekejap. Tengok dia marah tak. Okay, jangan belanja dia makan. Janji cuba tertipu sekejap. Janji tiba-tiba tidak tepati. Tengok macam mana reaksi dia. Itu cara nak test untuk dapatkan maklumat, informasi, ya. Saja-saja itu. Tapi lepas tu kena boleh terus terang lah. Ya. Just nak tahu dia punya perangai saja. Ya. Supaya bila kita dah bersama buat keputusan bersama tu, anda tidak menyesal. Ya. Anda tidak menyesal. Nanti bila bersama, tengok dia ni kaki kentut, kaki temberang. Dia tak ada kerja. Kan dah buat keputusan, lepas tu nak withdraw balik susah. Okay, set clear goal. Clear, define your goal and objective. Knowing what you want to achieve can guide your decision making process. Ya, clear goal. Ni, ya, define your goal. You nak goal you ni perempuan yang macam mana? Ya, kalau kata perempuan A atau B, perempuan ni mesti satu akhlak yang baik. Okay, dia tidak melawan, dia tak tengking-tengking, dia tidak kurang ajar. Okay, kemudian dia ada agama. Okay, dia berharta, check. Berapa banyak aset dia ada. Dia, family dia memang ramai anak-anak. Mana dia jenis ada subur dan jangan kahwin tak dapat anak. Okay, dan apa-apa lagi lah yang anda boleh check, ya. Dia cantik. Okay. Dalam agama disuruh pilih yang
ada kuat agamanya dan dia boleh cover semua sekali yang lain. Okey. Itu goal ya. Goal telah disetkan dan dah diberi panduan. Saya nak ambil kalau sama juga dengan projek ataupun barang. Okey. So itu cara untuk atasi dilema ya. Set anda punya goal yang clear ya. Goal anda kalau nak dapat 6A, anda kena clear, define. Kenapa nak dapat 6A? Kenapa? Okey, ada 5 level kenapa yang kita dah ajar yang atas tadi, dan how itu pun ada. How macam nak capai yang tu, strateginya ada pun ada sampai 5-6 ya. Okey, kemudian breakdown complex decision. Macam mana kita nak buat decision ni yang benda yang besar sangat ni? Ya. Kita kena breakdown dia ya. Tahun pertama buat apa? Tahun kedua buat apa? Tahun ketiga buat apa ya? Divide complex decision into smaller or more manageable part ya. This can make the decision making process less overwhelming ya. So kalau keputusan tu keputusan besar ya, keputusan besar. Okey. Anda nak mencapai negara maju contohnya pada menjelang 2025 2050, negara yang hebat ya. So anda kena breakkan dia ya. Sekarang 2023. So anda kena break anda punya keputusan tu kepada kecil-kecil ya. Maknanya 2023, 2024 anda capai apa, 2025 anda capai apa, 2026 universiti yang diiktiraf satu dunia, ada inovasi, ada cipta sendiri ya, ada robotik, okey. Ada ekonomi yang mempan, macam tu ya. Ada ketenteraan yang tidak boleh dikalahkan oleh sesiapa. Jadi orang tidak boleh bully kamu pada tahun 2050. Tu ya, sikit nak capai itu keputusan tu ya. Okay, consider worst case scenario, evaluate the potential risk and consequence of option. This can help you make more informed decision and alleviate fear ya. Okay, ni potential risk ni anda kena tengok apa-apa kemungkinan risiko yang akan tanggung ya. Projek ni tak jadi, gagal, apa konsekuen dia bila buat macam ni, bila lalu jalan ni, apa akan jadi ya. Maknanya sini ada jam, sini ada banjir. Okey, bila lalu jalan ni pula, apa jadi? Lalu jalan ni panjang pula, ada lengkang-lengkuk, nak sampai ya, ada gaung. Okey, sini ada gaung, sini jalan lengkang-lengkuk. Jadi anda dah buat keputusan daripada point A nak sampai ke destinasi anda ni, apa dia punya potensi risiko yang anda akan hadapi ya. Anda tulis, jangan tak tulis. Buat benda-benda kena tulis. Anda jangan fikir kat otak-otak ni je, sakit kepala pening, anda tak tulis, jadi nanti anda lupa ya. Fikir tengah-tengah malam tu, ambil komputer type, tuliskan dia ya. Apa penyelesaian, apa keputusan dia, apa yang anda dah decide ya. Seek input from others ni, dapatkan maklumat daripada konsultan ya. Consult with trusted friend, mentors or advisor ya. Kalau benda besar diperlukan konsultan ya. Konsultan ni biasanya orang bahan mahal. Sometimes an external perspective can provide valuable insight and clarity ya. Kita dah ada idea kita sendiri ya, tetapi idea kita mungkin tak keluar ya. Jadi kita perlukan bila external value ni orang luar cakap, oi benda tu memang dah ada, kita lah kita ingat balik. Itu je. Sebab tu kita dapatkan advisor daripada luar ni ya. Nasihat daripada luar supaya kita boleh dapat idea kita jadi cemerlang. Start atau dapat balik. Okay, kemudian set a time limit. Mesti ada time limit. Jangan fikir-fikir, jangan tengok maklumat-maklumat, tidak ada time limit ni ya. Okay, avoid overthinking ni. Kalau thinking tu kata 5 minit ni, kalau mesyuarat tu setengah jam ya, 30 minit saja. Jangan drag bincang satu isu, jangan drag, fokus pada isu tu saja ya. Jangan pergi bincang benda ini
Ini kalau jadi macam ni, jadi macam ni. Kalau ini jadi macam ni. Jadi ada track isu, anda di divertkan kepada isu-isu yang tak penting, tak penting, tak penting. Jadi kena buat priority. Orang jangan selalu gagal sebab dia tak tahu priority, tak tahu keutamaan. Pada masa sekarang ni kita kena buat keputusan yang ini. Kena buat keputusan ini. Ya. So yang ini semua tak payah. Ni semua tak payah. Jangan drag dia punya keputusan tu kepada perbincangan yang lain. Ya, fokus kepada satu saja. Fokus kepada benda yang kita nak, yang utama pada masa itu. Aula dia pada masa itu adalah dalam situasi perang, you kena hantar tentera pergi perang. Jangan pergi buat demonstrasi, jangan pergi minta derma, jangan pergi habiskan masa buat ambil pakaian, semua-semua tu tak penting. Orang dah nak masuk dalam negara anda. Orang dah hantar mizal, dah nak kena dah. Jadi dah nak kena negara anda, nak meletup dah. Jadi anda kena hantar jet berjuang, pintas dia. Ataupun hantar mizal, pintas dia. Secepat mungkin ya. Jangan kona sini, anda dah kena meletup dah. Terlambat. Okay. This can prevent prolonged indecision. Untuk elakkan indecision prolong ni, dan bila prolong indecision ni, negara dah musnah. Okay. Anda dah gagal, anda dah kecewa. Kemudian embrace imperfection. Ya. Jangan terlalu sempurna, nak dapat sempurna tu. So, manusia tidak ada sempurna. Ya. Yang sempurna hanya Tuhan. Ya. Accept that not every decision will be perfect. Mungkin anda silap. Ya. Mungkin anda silap. So, anda nak buat blok nilai ringgit tu, ataupun anda nak apungkan dia. Ya. So, kepulang pada anda. Kalau blok, tutup saja. Tak boleh. Duit ringgit tu tak boleh diapungkan dan dia tak boleh naik turun. Senang nak berniaga. Ya. Mungkin keputusan itu tak tepat, tetapi pada masa time tu, itu masa tu penting. Okay, kena buat decision. Yeah. It's okay not to be not okay. It's okay to make mistake, and learning from them is crucial. Learn. Yeah. Make mistake. Yeah. Make a lot of mistake when you're young. Okay, when you are old, and then you become a wise man. Yeah. Learning from them is a crucial part of personal growth. So, belajar dan baiki. Belajar, buat mistake dan improve dia. Make mistake, improve, dan you will grow. Okay. Anda akan menjadi lebih hebat. Lebih hebat. Ya, bila anda baiki. Ya. Hari ini mesti lebih baik daripada semalam. Hadis Nabi. Every day and everywhere, I am better and better. By adopting these strategies, you can navigate decision-making dilemma more effectively and feel more confident in the choices you make. Yeah. So, adopt this strategy. Yeah. Kalau ada dilema saja, buka Quran. Pertama. Yang kedua, buat mesyuarat. Ya. Gunakan formula mesyuarat ni termasuk formula-formula yang di atas yang kita cerita tu banyak-banyak. Ya. Dan yang ketiga, solat istiharah. Ya. Yang kita cerita panjang-panjang yang di atas tadi adalah yang termasuk dalam kategori mesyuarat ni. Ya. Mesyuarat ni termasuk time limit to embrace imperfect ni semua dalam bab ini ya. Okey. Bincang, tanya, baca buku. Kesimpulannya, untuk mengatasi dilema dalam membuat keputusan dan tindakan, penting untuk mengidentifikasikan nilai. Kita kenal pasti nilai kita, priority kita, keutamaan ni penting dalam apa benda yang lebih aula. Ya. Yang ni yang anda kena tahu. Apa yang aula ni ya. Okey. Anda kena tahu ni ya. Mana yang penting dan segera. Penting dan segera. Sini penting tapi tak segera, tak perlu buat tergesa-gesa. Ya. Ini penting tapi tak segera. Tak segera. Okey. Yang ni tak penting. Tak penting, tapi dia perlukan segera. Macam contohnya anda nak pergi, anda sakit perut, pergi ke tandas.
tak penting pergi tandas ni, tapi kalau anda tak buang segera, dia akan terlepas kat tempat tu bau busuk dekat bilik tu, ya. Yang ni tak penting dan tak segera, ya. Tak penting dan tak segera. Okey. So anda kena tahu yang ini yang utama sekali ni. Penting dan segera kena buat sekarang. Sekarang ni anda ada masa SPM ada lagi 2 minggu. Ni anda kena fokus pada itu je lah. 2 minggu lagi kena fokus. Fokus. Go. Jangan lupakan yang lain. Lupakan TV, lupakan handphone, lupakan main. Fokus kepada anda punya pelajaran dia dalam 2 minggu lagi. Contohnya macam tu ya anak-anak sekalian. Okey. Proses pengambilan keputusan yang efektif melibatkan penelitian refleksi dan terkadang berkonsultasi dengan orang-orang yang dapat memberikan pandangan tambahan, ya. Tanya ya. Tanya dengan orang, tanya dengan cikgu, tanya dengan konsultan, tanya dengan ibu bapa, tanya dengan masyarakat, tanya dengan kawan-kawan, ya. So dapat buat keputusan yang efektif, terutama selepas anda lepas SPM, anda nak buat pilihan nak pergi masuk college mana, universiti mana, nak masuk ke pelajaran apa, mata pelajaran apa, subjek apa, ya, pengkhususan apa, ya. Penerimaan bahawa tidak selalu mungkin untuk menemui solusi yang sempurna juga dapat membantu mengurangkan rasa dilema. Tidak ada, kita manusia tidak perfect, ya. Jadi it's okay not to be not okay. Okay, tidak sempurna kita. It's okay not to be not okay. Macam itulah, ya. Lebih kurangnya, ya. Adalah it's okay jika anda tidak sempurna. Anda it's okay jika anda buat silap. Ya, tapi belajar daripada kesilapan tu, improve, baiki, ya. Sekian, semoga bermanfaat. Daripada apa yang kita dengar ni, orang yang dengar tidak dapat apa-apa, orang yang bercakap tidak dapat apa-apa, orang yang mengamalkan dia akan dapat manfaat daripada apa yang kita ceritakan ni, ya. Semoga bermanfaat. Sampaikan kepada saudara kita yang tak ada dalam majlis ini, ya. Kita sama-sama baiki diri sendiri, ya. Kita akhiri dengan tasawuf kifarah dan surah asri, kerana yang baik itu adalah daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri dalam teknik penyampaiannya, ya. Kerana manusia tidak sempurna, kita buat saja untuk kebaikan bersama, contribute, beri sumbangan apa yang boleh. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana fi khusr illa allazina amanu was salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.